Isi buah berwarna kuning cair dan mempunyai rasa lemak manis serta rasa yang unik kerana terdapat gabungan rasa 3 jenis buah-buahan iaitu laici, rambutan dan durian. Apakah buah tersebut? Inilah buah longan kristal atau juga dikenali buah matua, kasai atau buah 3 rasa. Buah longan kristal berasal dari Sri Lanka dan Kepulauan Andaman di seluruh Asia Tenggara sehingga ke Taiwan, Fiji dan Samoa. Terdapat 2 varieti buah longan kristal iaitu jenis hijau kekuningan dan jenis merah ungu. Di Malaysia, buah longan kristal kebiasaannya didapati di negeri Sarawak, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Tetapi, ia lebih popular serta dikenali di Sarawak. Lazimnya, tanaman longan kristal ini ditanam pada skala kecil. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman longan kristal akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, penggradean, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Pada umumnya, buah longan kristal boleh dituai apabila telah masak dengan memperlihatkan ciri-ciri kemasakan terutamanya pada perubahan warna kulit. Penuaian perlu dilakukan pada tahap kematangan yang dikehendaki pasaran yang kebiasaannya di antara 60 hingga 90 hari selepas berbunga bergantung pada varieti. Kaedah terbaik bagi mengenal kematangan longan kristal adalah melalui indeks kematangan yang berasaskan warna buah. Terdapat 5 indeks kematangan buah longan kristal yang telah dikenal pasti. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada buah semasa dituai akan mengakibatkan buah menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau lewat petang. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya buah longan kristal yang baik dan memenuhi spesifikasi
pasaran saja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Buah longan kristal yang dikumpulkan di tempat teduh akan diasingkan mengikut tahap kualiti dan variti sebelum disusun ke dalam bekas-bekas yang sesuai. Buah yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan, tidak segar, terlalu kotor, diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan buah tersebut terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan adalah sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Buah longan kristal yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan seperti variti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Pemunggahan di pusat pengumpulan dilakukan dengan berhati-hati. Elakkan dari menghempas bakul dan tempatkan buah di tempat teduh. Buah longan kristal yang diterima seterusnya perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Tujuan pembersihan dan perapian adalah untuk kelihatan lebih kemas dan menarik di dalam bungkusan. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Bagi pasaran tempatan, kualiti terbaik buah longan kristal ialah buah yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti yang diterima di pasaran pula ialah buah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala kualiti yang tidak dikehendaki di pasaran pula ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat, pemakanan dan kualiti. Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan bertujuan memudahkan pengendalian, mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti serta memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Dalam konteks ini, pembungkusan yang sesuai digunakan adalah bekas ulang pakai bermuatan tidak melebihi 30 kg bagi pembungkusan pukal, manakala bagi pembungkusan runcit pula menggunakan beg plastik. Seterusnya, buah yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL, yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat seperti berikut. Nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih.
Longan kristal kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Buah tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Memenuhi kuantiti konsignen yang mencukupi, hasil buah yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut, menstabilkan harga di pasaran. Bagi mengekalkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat, buah longan kristal boleh disimpan pada suhu 8 hingga 10 darjah Celsius untuk buah yang telah masak dengan ketahanan 32 hari. Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana keperluan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Dalam masa yang sama, lori yang digunakan perlu bertutup supaya buah-buahan dan sayur-sayuran terhindar dari cahaya panas matahari. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Di Sarawak, tanaman buah longan kristal diusahakan seluas 30 hektar dengan pengeluaran hasil sebanyak 184.5 metrik tan telah direkodkan pada tahun 2022. Berikut adalah harga purata bagi buah longan kristal di semua peringkat pasaran bermula dari ladang, borong dan runcit bagi tahun 2021 adalah seperti berikut. Tanaman longan kristal dapat dilihat sebagai satu tanaman yang berpotensi untuk diusahakan kerana mendapat permintaan yang baik di pasaran. Usaha mengeksploitasi buah ini haruslah dipergiatkan agar pelbagai inovasi produk berasaskan buah longan kristal dapat dihasilkan pada masa hadapan. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan bersedia dan mampu diperoleh serta mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan dengan memberi fokus dalam makanan melalui program-program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.